for this. Okay, this is the answer for 2019 and 2020 midterm test. Okay, yang ni macam biasa, first you have to, yang ni tak ada masalah kot kan? Soalan ni, maksudnya yang ni kena selesaikan F tambah G, lepas tu masukkan 4. F tambah G kita tak ada masalah Ni dapat jawapan 5. Kalau ada soalan, please interrupt me. Kita nak tahu soalan Okay, ni saya rasa should be okay untuk A. Tak ada masalah. Saya rasa lah. Betul tak? Ini memang nak kasih, sebab kalau soalan tu dia memang ada level. Susah, level senang sikit. Level senang, susah banyak. Macam tu. Okay, so for B, okay, G tolak Fx then find its domain and range. Okay, for domain for this, macam mana? Boleh dapat tak domain negative infinity infinity kalau G tolak F? G tolak F kalau kita tahu dekat situ kalau G, masukkanlah G dulu. G ialah 2x tolak 1. Make sure when you have tolak F dalam kurungan sebab kat situ akan ada tambah, maksudnya ada operation kat situ. Kamu kena consider 2 tambah 3x tolak x kuasa 2. Yang ni kena careful. Kalau lagi kalau objektif, kalau kamu tak buat kurungan macam ni, kamu still jawab juga. Jawapan yang salah tu pun still ada dalam kamu punya answer punya option tu. Faham? Boleh? Okay, lepas tu selesaikan yang ni semua akan dapat jawapan yang ni. Okay, kalau skema ni ada salah, please inform me sebab dekat ini saya ambil skema asal. Kadang masa-masa menanda tu baru perasan, okay, skema ni salah ni. Okay, for the domain. Okay, domain untuk ni ialah negative infinity until infinity. So that kita tahu dekat sini, domain kamu faham tak konsep domain? Hari ni kita kasih clear? Sebab saya tak ajar kamu daripada awal kan? Okay, so what is domain actually? Domain kalau kita ada graph kan? First saya tengok graph. Okay, contoh kalau yang ni, contoh graph dia macam ni contoh Okay, what is the domain? Domain tu ialah we are considering to the x punya value. Maksudnya kalau untuk graph yang macam ni, X value dia apa-apa nilai X pun boleh. Betul tak? Maksudnya kalau kita cari nilai X negatif 100, still can be plot, right? Kan? Boleh plot lagi kan ke atas, boleh plot lagi. So dia akan terus ke atas. Betul tak graph ni? Kalau kita buat positif 100, contohnya nilai X tu positif 100 tu dekat sini kan? Okay. So sekarang graph ni still boleh plot dekat atas ni. Betul tak? Faham tak ni? Betul. So domain tu apa? Domain tu ialah apa-apa value yang X tu boleh plot. Maksudnya X tu define. Maksudnya when we put F, contoh F negatif 100, bila kita letak F negatif 100, dia ada value. Berapa? So bila dia ada value, so kita boleh plot. Okay. Itu maksudnya domain dia negatif 100 tu dalam domain tu. Maksudnya kalau kita letak F100, bila kita letak F100, it still can be plot. So 100 tu inside the domain. So sekarang dekat sini, equation ni kita boleh letak negatif sejuta, betul tak? It still can be, maksudnya dia mesti ada value, mesti sentiasa ada value. So, the domain untuk yang tu ialah from negative infinity to infinity. Maksudnya tak ada constraint, maksudnya tak ada kekangan. Semua tempat X tu boleh diplotkan. That's what we mean about domain. Faham? Okay, clear pasal domain? Okay, this is the contoh. Okay, so sekarang apa itu range pula? Range tu nak tahu apa? Okay, ada orang dia jawab range macam ni tau. So sekarang this is the domain, right? Domain dia ialah, domain pula. Ini ialah jawapan akhir dia iaitu X kuasa 2 tolak X tolak 3. Okay, lepas tu kita nak tahu dekat sini yang terkecilnya apa? Nilai yang terkecilnya yang kita boleh cari untuk yang ni apa? Contoh
Kalau yang ni, sebab equation ni kita tak boleh konsep of range, kamu okey? Saya nak terangkan. Range, any question? Tahu tak macam mana dapat range ni? Tak faham. Okey, so sekarang tadi kan kamu tahu tak yang kamu tadi kan negatif 100, nilai X dia negatif 100. Okey, ini macam kena buat table. Kita nak tahu nilai Y. Okey, tadi saya kata kalau domain tu, domain kita refer dekat X value, betul tak? Apa-apa nilai X yang dia boleh plot, dia ialah domain. Tetapi range pula ialah Y. Okey, sebab ini ialah graf kuasa 2. Kuasa 2 ialah kuadratik. Okey, bila range, we are looking at the y axis. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Okey, so sekarang dekat y axis tu, okey yang ni, kita tengok ini ialah y axis, right? Dia tak sampai bawah pun. Dia ada something yang kat sini. Okey, ini saya tak pasti. Ini saya sketch je. Saya tak tahu value yang paling minimum dia apa dekat sini. Okey, boleh tak? So sekarang kita tahu y ni is something, kalau dia kuadratik, dia ialah positif kuadratik. Maksudnya dia ialah ada something value, nilai y dia yang kecil kita tak dapat, tapi kita tahu graf ni akan terus meningkat ke atas. So kita tahu dia akan menuju ke infinity, right? But the smallest value, we don't have the smallest value, right? Betul tak? Okay, so sekarang smallest value ni berapa? Kita nak tahu smallest value. Cuba masukkan, okay, y negatif 100 dalam sini, x negatif 100 dalam sini, nilai y dia berapa? Maksudnya negatif 100 kuasa 2 tolak 100 tolak 3, nilai y dia berapa? Siapa dapat? Masukkan dalam equation ni. Sorry. Dapat kosong ya Isyad. Betul ke? Saya tak kira ni je. Saya kira. 100 kuasa 2 dah tentulah 10,000. 10,000 tolak 100 tolak 3 mesti ada value, betul tak? 100 kuasa 2 tolak 100. Negatif. Okey, kalau negatif 100, dia tak kurungan dulu. Negatif 100 kuasa 2 tolak, kalau tolak negatif 100 jadi tambah, betul? Okey, delete, saya tambah 100. Okey, lepas tu tolak 3. Okey, dia akan jadi 10,000, betul tak? Siapa ada jawab? Dia akan 10,097. Okey, kat sini akan jadi 10,097. Nampak tak value dia ni tinggi ni kat atas ni. Maksudnya kita tahu the minimum value. Cuba kalau kita cari kosong. Kalau dia kosong, nilai kosong, x tu kosong. Okay, kita nak tahu the minimum value. Kita boleh terus langkah sebab we want to know the minimum value now. Sebab kamu tak belajar lagi differentiation. Kalau kamu dah belajar differentiation, kamu dah boleh cari titik minimum. Okay, so sekarang kosong kuasa 2 tolak kosong tolak 3. Okey, yang ni kamu dapat negatif 3 dekat sini, betul tak? Kalau kita letak value x tu kosong, kan kita dapat negatif 3. So we know negatif 3 yang paling rendah sekali dekat sini. But in order to know berapa value dia, okey, cuba cari 1. Kalau dia 1, nilai dia berapa? X1, nilai dia berapa? Nilai dia jadi berapa kat sini? Bila 1 kuasa 2 tolak 1 tolak 3? 1 kuasa 2, 1 tolak 1 tolak 3. Negatif 3. Okey, kat sini pun negatif 3 juga. Okey, we know that from, kat sini ialah from kosong dengan 1, nilai dia maksudnya graf tu dia sama macam ni tau. Tapi kat sini, value yang kat sini kita tak dapat. Maksudnya saya ialah value negatif kat sini, negatif 3 kan. Maksudnya between ni 0.5 berapa? 0.5. Kita nampak tak negatif 3 kat sini, negatif 3. So find another value here. 0.5. 0.5 kuasa 2?
0.5 kuasa 2 tolak 0.5 tolak 3 dapat berapa? Negatif 3.25. Okey. Okey. Yang tu paling kecil, negatif 3.25. So kita dapat dah. Antara dua value ni dah kecil. Tetapi ini value dia sama. But we have to find the smallest one. So kita dapat negatif 3.25. So our value for range ialah negatif 3.25. Okey, sehingga infinity. So sekarang kita tahu nilai y dekat sini, nilai y kat sini ialah okey, dia bukanlah daripada negative infinity until infinity, but dia ialah daripada positive infinity sampai negative 3.5 titik ni. Negatif 3.5 3.25. Okey, boleh faham tak apa itu konsep range? We have to look at this konsep back. Konsep ni apa? Konsep ni ialah konsep bila kita dapat satu equation, kita kena lukis graf, kita kena still buat jadual, betul tak? Itu konsepnya. Dekat jadual tu, nilai value of x tu, x tu ialah domain, nilai value of y tu ialah range. So then lepas tu kita plotkan. Okay, yang tu kalau kita punya konsep untuk buat graph. Okay, sambil-sambil tu kita recap balik soal function and graph, yang topik function and graph. Okay, B settle Okay. Okay, untuk C. C pun sama juga. Okay, C kat sini macam mana? Okay, untuk C semua dapat jawapan yang ni? Okay, ni semua dapat tau. Kan? Okay, so sekarang domain dengan range je, domain macam tadilah. As long as you can, kalau domain selalunya macam ni, negatif dia akan dapat graf yang, kalau saya tak salah lah, graf dia macam ni. Tapi kalau kamu tak dapat graf, is okay, but you get this value, x dengan y. Okay, cuba masukkan sebesar-besar nilai x. Maksudnya contohnya 10,000 lah kan. Cuba masukkan. Okay, kalau ada value, meaning that the value of x tu from negative infinity. Maksudnya tak payahlah terus macam negatif 1,000,000 pun nak ni. Maksudnya equation ni boleh cover daripada sana. Okay, so we consider nilai x daripada negative infinity. Okay, lepas tu cuba besarkan sikit, which is negative 10. Kita jangan ambil selang yang macam maksudnya negatif 5. Dulu kan kita buat skala untuk graf kan, kita buat negatif 5, negatif 10, negatif 15, kita skala 5, 5, 5 kan, betul. Tapi we want to know the pattern untuk domain ni. Cuba cari satu nilai yang betul-betul kecil. Contoh negatif 100, kalau dia ada nilai untuk y, so x ni from negative infinity. Lepas tu cuba cari, okay, kosong pula, dia ada value tak? Cuba cari 10, okay, cuba cari 10,000. Okay, kalau ke semua ni, nilai x ni ada jawapan untuk y. Okay, maksudnya nilai x tu domain dia ialah from negative infinity until infinity. Faham? Boleh? Faham. Okay, so sekarang nilai y yang kamu dapat ni jangan lupa catatkan. Bila kamu nampak nilai y yang kamu catat dengan dekat bawah ni, kalau tak pandai lukis, tak nak lukis graf sebab lambat kan, it's okay as long as you have this table. We want to know the pattern of y pula. Maksudnya pattern of y, kalau pattern of y kat sini kamu nampak nilai dia boleh jadi sekecil-kecil nilai dan boleh jadi sebesar-besar nilai. So you can conclude that this range y is referring for the range is from negative infinity until infinity. Understand? So nilai y yang kamu catatkan dekat sini, dia boleh jadi negatif 10,000 contohnya. Tak pun negatif 50,000. Okey, kalau kat sini dia boleh jadi 500,000. Okey, kamu nampak pattern dia boleh jadi sekecil-kecil nilai dan sebesar-besar nilai, so that range dia ialah from negative infinity until infinity. We don't have to consider all the number, but we want to see only the pattern. Okay, understand?
Okay, saya Yes. harap konsep domain dan range ni faham. Okay, so now yang ni settle kot ni, okay. Okay, untuk G ni pun sama, tapi yang 2019-2020 ni kalau ada soalan, please interrupt. Okay, kalau tidak saya go through je. Kalau untuk inverse function, is okay kan? Maksudnya macam soalan macam ni mudah kan? Nak inverse kan? Betul tak? Okay, so soalan nombor 3. Sekarang untuk nombor 3, kita nak cari inverse untuk ni. Oh, okay. Inverse untuk ni boleh dapat tak? Boleh Saya rasa ini mudah ni. Okay, untuk cari ni pula. Okay, untuk cari graph. Okay, untuk cari graph, orang yang dia tak faham nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, nak ke atas ke, sebenarnya soalan graph ialah soalan yang jangan tinggalkan, dia mudah. Okay, as long as you have to build the table. Table ni memang nak cari domain pun lukis table, nak cari range pun lukis table, dan nak melukis graph pun buat table. This is the fundamental concept dia. Okay, so sekarang dekat sini cuba masukkan, okay, macam saya ajar tadi lah, cuba masukkan nombor yang paling kecil, contohnya negatif 100 yang kamu consider paling kecil, lepas tu kat sini negatif 10, okay, lepas tu 0, lepas tu 10 dan 100. Okay, kalau saya kalau ini sebab dia objektif kan saya tak nampak table. Kalau dalam final, soalan final dah siap. Ada juga buat graph ni sebab function dengan differentiation dengan integration is something on function juga. Dia lukis graph juga. As long as orang tu dia lukis this table, saya bagi dia markah dah. Maksudnya dia faham the fundamental concept of how to draw a graph. Okay, so now for Y, okay, untuk Y macam ni, nilai ni berapa? Okay, untuk nilai ni contohnya negatif 100, nilai dia kamu nampak dekat situ, dia takkan melepasi 6 dekat situ. Okay, dia maksudnya makin kecil mungkin dia ialah 6.000 nilai Y dia kan, 6.0001 contohnya kalau kita masukkan negatif 100 dalam sini, dalam equation ni. Okay, equation ni yang ni saya dah tertutup dah kat situ. Okay, equation ni. Okay, nak letak equation, nak tekan calculator pun another thing. Okay, tekan calculator pun kena betul sebab ada student dia tekan calculator pun salah. So please try. Okay, you have to make sure that you get this kind of graph. Okay, so sekarang bila dia negatif 100, kamu dapat 6.000 something. Okay, dan nilai dia bila dia negatif 10, nilai dia makin meningkat tapi still in that range. Okay, bila dia kosong dia ialah 7. Dia ialah 7 ke kat situ. Bila dia kosong dia ada 6 point something dekat situ. Okay, lepas tu dan nilai dia bila 10 dia semakin meningkat dan dia meningkat 100 dia. Okay, so then you can draw this graph. Okay. Lepas tu soalan dia determine its domain and range. Okay, so now back to the basic just now I said that kalau nilai X tu boleh semua nilai, maksudnya negatif 1,000,000 pun still can get the value so that we can conclude that the domain is from negative infinity until infinity. Understand? For this kind of graph. Boleh? Okay, so for the range pula, untuk range pula dekat situ, kamu nampak tak range tu tadi kita kan saya kata range tu we are looking for the Y punya axis. Y axis yang ada value nampak tak kat sini? Y axis yang ada value ialah daripada 6 point something ni kan dia takkan cross the value of 6 sebabnya dia terus dia takkan cross. Maksudnya okay, consider this kind of notation which is dia di antara 6, dia takkan sama dengan 6. Ni close interval and ini kita panggil dia open interval. Yang ini kita panggil dia close interval. Open interval faham Maksudnya bila X tu open interval dia tak termasuk 6. X tu lebih besar daripada 6 dan dia lebih kecil daripada infinity. Ini dia punya notation. Boleh This is the first lecture. Okay, kalau close interval ni maksudnya 6 dia termasuk 6. Kalau dia square macam ni kan, ini kita panggil termasuk 6. Okay, ni notation dia macam ni. Kalau, okay, boleh
Okay, so yang ni boleh faham ya, range ni saya dapat 6 sampai infinity, boleh ya? Okay, so we move. Dapatlah yang ini. Okay, so sekarang untuk ni in exponential form. Boleh ya? Ini nak convert. Ini sebenarnya soalan ni pun mudah. Okay, kalau kita ada, saya ini macam ulang kaji lah. Okay, kalau kita ada log A, B sama juga dengan C, macam mana kita nak ubah kepada exponential form? Dia akan jadi apa? A kuasa C sama juga dengan B. Betul tak? Okay, so that kat sini A kita ialah 1/5. Nampak tak kat sini? A kita ialah 1/5 tempat A ni. Okay, A kita 1/5. So that kat situ kita letaklah 1/5 dekat tempat A ni. Yang ni, kita follow yang ni. Okay, 1/5 kat sini ialah C. C kita yang dekat luar ni, betul tak? Okay, yang dekat luar ni ialah 4. Kuasa 4. Sama juga dengan yang dalam ni. Yang dalam ni semua ialah B. Okay, B 1/625. Kalau kamu nak jawab, kamu boleh letak dulu. Okay, yang ni ialah A. Yang ni ialah B. Dan yang ini ialah C. Lepas tu cuba buat dia dalam bentuk macam ni. A, letakkan A dulu. Lepas tu C, letakkan dia dekat atas. Okay, lepas tu B, letak kat sebelah. Okay, so konsep tu dah faham. Boleh? Boleh? How to convert. Okay, serupa juga kalau kita nak convert daripada exponential kepada logaritmik. Macam ni. Okay, yang ni. Yang ni ialah kita punya A. Kalau kita tengok konsep ni. Yang ni dekat atas ni ialah kita punya C. Dan yang kat luar ni ialah kita punya B kan kat sini. Okay, so tulis balik dia dalam bentuk ni. Log. Okay, A letak dekat bawah. Ini ialah A kita just now. Okay, lepas tu yang kat sini ialah apa? Kat sini ialah B. So, B kita yang dekat luar. Okay, B 9. Sama juga dengan C yang tu ialah kuasa tu. Negatif 2. So, settle. This is the basic dia punya rumus. Okay, how to convert from here to here, then from logarithmic to exponential. This is the thing that you have to pegang. Boleh? Settle untuk convert exponential logarithmic. Any question? No No. Okay, so serupa juga dengan ni. Back to the concept log A, B sama log A, yang tadi tu lah. Okay, kita tengok rumus yang sebentar tadi tu. Okay, so dapatlah benda ni. Okay, tulis dulu inilah A, yang dalam ni ialah B, yang luar ni C. Lepas tu macam mana kita nak convert ikut tadi. Yang ni saya record, nanti kejap lagi saya letak balik dekat dalam kita punya link untuk kamu boleh review balik. Saya akan, okay, untuk kamu punya tutorial ni saya akan go through 2019-2020. Kalau tak sempat nanti, so next tutorial punya session saya buat soalan lain so that kamu boleh tengok yang recorded yang berlainan. Boleh macam tu? So kita tak sempat cover pun still can record for another session, saya buat set yang lain. Boleh Faham Okay, so now for question number 8. 2020 punya. 2020 ini 2019-2020. 2020 punya belum lagi. Sebenarnya kan soalan 2020 ni saya tak buat lagi. Kamu kalau nak hack saya punya komputer pun tak jumpa ni. saya baru minggu ni nanti baru saya buat. Okay, so nombor 8. Okay, nombor 8 ni macam mana kita nak solve? Okay, so sekarang untuk nombor 8, kamu nampak tak? Bila kita nak buat solve equation macam ni kita nak solve ni. Bila kita tengok base dia lain-lain ni. Lain-lain base dia. How can we solve this? Okay, so sekarang the only idea ialah apa? Okay, sekarang kita tengok base dia kat depan ni lain. Kalau depan ni 4, kat belakang ni 4, kita boleh straight away dapat 1 tolak X sama juga 3X tambah 1. Betul tak? Okay, so sekarang yang bagi yang dah buat, kamu dapat apa ni? Macam mana? How to get this, to answer this? Macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, the only way to selesaikan ni ialah kita cuba lon kan kiri dan kanan. Lon
Okey, ln 7 1 tolak X. Okey, sama juga dengan ln 4 3X tambah 1. Okey, so sekarang untuk yang ni kita dah lnkan kiri dan kanan. Kenapa kita lnkan Nurul Natasha? Kenapa? Why we have to put ln to kiri dan kanan? Sebenarnya kalau kita nak letak log 10 ke log 10 kiri dan kanan pun still okay. But because of we want to move the yang atas ni, sebab atas ni ada X tu yang kita nak cari value tu. Okay, sebab bila ln, bila dia ada kuasa, we have to put 1 tolak X dekat depan ni. Yang ni boleh pindah kat depan. Betul Nurul Natasha. Okay, so kat situ dia akan jadi ln 7 sama juga dengan 3X tambah 1. Ni saya letak kurungan ln 4. Okay, so macam mana kita nak selesaikan seterusnya? Okay, seterusnya kita boleh kembangkan benda ni. Okay, kita akan dapat 1 kali ln 7, kita akan dapat ln 7 tolak X ln 7 sama juga dengan 3X ln 4. Lepas tu apa lagi? 3X ln 4 lagi kat belakang ni ialah campur ln 4. Sampai sini ada soalan. Kalau ada soalan kita tanya. Sebab saya tahu manipulation of algebraic ni nak pindah-pindah ke equation pun mungkin akan ada yang ada problem. So now we have to move yang ada X ni kita letak ke depan sebelah kiri. Okay, so dia ialah apa tu? Macam mana tu? Okay, sekejap dia akan jadi kita letak kat sini soalan ni. Okay, ni tolak Okay, so sekarang dekat sini dia akan dapat negatif X ln 7 tolak kan 3X ni. Dia akan dapat 3X ln 4 sama juga dengan ini bawa ke belakang. Jadi kat situ ln 4 tolak ln 7. Okay, so sekarang dekat sini, kita pindah ke atas saya padam dulu. Okay, so sekarang macam mana? Apa yang kita kena buat? We have to factor the X, right? Okay, so how can we factorize the X keluar? Okay, kita tahu bahawa yang sama dekat atas dekat sini ialah yang sama dekat sini ialah kita boleh keluarkan negatif X lah kat situ. Negatif X. Sebab dia negatif kan kat situ. Kalau kita nak keluarkan X. Kalau nak keluarkan X, kalau confuse pun X saja pun tak apa. Okay, kita keluarkan X. Jadi yang dalam tu tinggal apa? Okay, kalau kita keluarkan X yang dalam ni tinggal apa? Okay, jadi tinggal kat situ ln 7 tolak 3 ln 4. Okay. Kat sini ialah ln 7, kat situ sebab kita ambil X kat luar jadi negatif ln 7 tolak 3 ln 4. Dia sama juga dengan kat sini ialah ln 4 tolak ln 7. Okay, so sekarang dekat sini, so kamu nampak tak X tu dah jadi kat depan. So kamu boleh cari X sama juga dengan ln 4 tolak ln 7 bahagi dengan negatif ln 7 tolak 3 ln 4. Okey. Yang ni betul ni jawapan ni. Sebab kalau macam dekat sini, kita pindahkan kiri ke kanan, dia akan jadi positif kan? Dia akan dapat jawapan yang macam final answer ni. Okey, kalau kita dekat sini, kita ubah negatif ni, dua-dua equation ni. Ini kalau kita darabkan dengan darab negatif kat luar, yang ni kat sebelah sini kan, kalau kita kiri, kita darab negatif, kanan pun kita kena darab negatif, so that dekat sini akan dapat positif. Okey, kat dalam ni pun akan dapat ln 4, negatif ln 4 tambah ln 7, which is ln 7 tolak ln 4 lah. So sekarang
Jawapan ni pun still betul. Okay, jawapan yang akhir saya buat ni pun still betul. So now, press your calculator then you get this final answer. Boleh? Ada soalan? Tak boleh, mungkin dia tak, kalau tak ada. Okay, now, here. Okay, so now 9 ni macam mana? Okay, yang ni pun sama juga. Kita nak turunkan 4 tolak 7x. Macam mana? Kita nampak x tu dekat atas. The idea is apa? Sekarang ideanya sama juga. Kalau kita ada macam ni, kita lonkan kiri dan kanan. Which is, kita akan dapat ni, nilai ni, kita akan dapat lon. Cuba lonkan kiri dan kanan. Which is, kalau lon kiri dan kanan dekat situ, mula-mula kalau saya jawab macam mana? Yeah. Okay, apa yang boleh kita selesaikan, kita selesaikan dulu. Which is, eksponen 4 tolak 7x. Okay, kat sini, 20 ni boleh tolak 11 kan? Jadi berapa? 20 tolak 11 akan dapat 9, betul? Okay, so sekarang dekat sini, okay, eksponen dengan eksponen dekat sebelah sini, kat sini tak ada eksponen, but we have this. Okay, so sekarang kita boleh jadikan kiri dan kanan, dia akan dapat ln eksponen 4 tolak 7x sama juga dengan, bila sebelah kiri kita letak eksponen, sebelah kanan pun kita letak ln, sebelah kanan pun kita letak ln. Okay, so kiri kanan dah ada ln. Bila kita follow dengan logarithmic and exponential, dekat situ ada rule kan? Rule ln exponent, rule tu kamu boleh photostate ke apa ke, bila exam boleh refer. Maksudnya bila ln kali dengan exponent, dia akan dapat, dia akan yang atas ni akan turun. Letak kat depan. Okay, dia akan jadi 4 tolak 7x sama juga dengan ln 9. Okay, so sekarang untuk yang ni kamu rearrange this equation, jadikan x sebagai perkara rumus dan kamu akan dapat this is the final answer, then press your calculator, then you will get this value. Boleh? Okay, this is for number 9. Okay, for number 10. Okay, nombor 10 ni kan dia nampak macam susah. Tapi sebenarnya bila kamu tengok, bila dekat sini log 4, dekat sini log 4. So, dua-dua ni kita boleh terminate. So, yang tinggal yang dalam ni je lagi. So, kat sini akan dapat x kuasa 2 something lah. Akan dapat berapa? Sama juga dengan kosong, dan buatkan ni dan kamu akan dapat 2 value of x which is x sama juga dengan 3 dan x sama juga dengan 4. So dapat 2 value. So selesai. Okay. Boleh? Okay, for number 11. Okay, this is the limit. Macam mana? Macam mana kita nak cari limit ni? Okay, limit mula-mula, ingat balik, limit mula-mula ialah kamu kena letak nilai 2. Cuba letak nilai 2 dalam ni. 2 tambah 2 berapa? 4 kan? Direct substitution. 2 kuasa 2 tolak 4 akan dapat kosong. Betul. Dan 4 bagi kosong ialah infinity. But here, for the limit, kamu tak boleh terus berhenti dekat infinity. You have to consider whether it is negative infinity ataupun positive infinity. That's the concept of limit. Kena jawapan kita mesti dalam negative infinity ke positive infinity. Because we want to know, bila x menghampiri 2, bila nilai x tu 2, adakah dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah. That's the concept of limit, dia punya graph. Okay. So now, here, dekat sini kita dapat infinity, but we don't stop here. Okay, so untuk tahu ni, okay, ni saya letak 2. Macam tadi lah, konsep dia ialah draw a table, then you put 2 di tengah-tengah. So you have to consider from the left of 2. Daripada kiri 2 kuasa negatif. Dan daripada kanan 2 kuasa positif.
maksudnya daripada sebelah kanan, ambil satu value. Okey, bila saya ambil nilai yang paling hampir dengan 2 lah, iaitu 2.1 ni. Bila kita ambil 2.1, tekan calculator, put inside this x value. So, lepas tu kita dapat nilai y dia ialah 10. Dan bila kita dapat semakin hampir dengan 2, yang tu saya letak 2.0001 ni. Sebab kita nak nilai yang semakin hampir, we want to know the pattern. So, bila kita letak kat tempat x dan x yang dekat sini, kamu dapat 10,000. So, kita tahu graf yang daripada sebelah kanan dia menuju ke positif infinity. Okey, nampak tak kat situ kenapa kita kena buat table? Okey, so sekarang bila graf tu daripada sebelah kiri, semakin dia hampir dengan 2 daripada sebelah kiri, satu titik saya ambil 1.9. Okey, dia dapat negatif 10. Okey, bila kita semakin hampir dengan 2, 1.9999. Okey, nampak tak? Negatif 100. Meaning that sebelah sini nilai dia semakin turun. Okey. For the concept of limit mesti sebelah kiri yang negatif ni, sebelah kanan yang positif ni, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri mesti sama. But here you already know that from sebelah kiri dia menuju ke negative infinity, but from the right hand side dia menuju ke positive infinity. So kiri dan kanan tak sama, so we can conclude that this limit is not exist. Understand? This is the contoh why the limit does not exist. Boleh? Okay, ni dah masuk konsep limit pula. Okay, so untuk yang ni pula, limit mula-mula first mesti buat cari direct substitution. Bila kat sini 1 punca kuasa akan dapat 1. 1 tolak 1. Betul tak? Bahagi dengan 1 tolak 1. Kan? Betul tak kat sini? Dia akan dapat 0 per 0. So here, the only way from the concept of limit, you already know, maksudnya kita ada, we had only 2 choice, which is first is conjugate, second is factorization. Okay, for this kind of equation, kita ada conjugate je yang kita kena buat, kan, betul tak? So sekarang untuk limit ni, limit x menghampiri 1, x tolak 1 bahagi dengan 1 tolak x. Okey, darab dengan dia punya conjugate. Conjugate ialah cari equation sebutan yang ada punca tu, punca x. Kat sini tolak dan kita letak tambah 1 bahagi dengan punca x tambah 1. So selesaikan yang ini untuk dapatkan jawapan. Okey, untuk penyelesaian yang ini kita akan dapat x kali dengan punca x kali punca x, kita akan dapat x tolak, okey, punca x kali dengan 1 tolak punca kat sini punca x kali dengan 1 tambah punca x. Okey, tolak 1 kali dengan punca x, ini expand. Expand kan, how can we expand this equation? Campur punca x kat sini bukan campur, sorry, sini sepatutnya tolak. Kenapa? Negatif 1 kali dengan punca x ialah negatif punca x. Okey, negatif punca x, negatif 1 kali dengan tambah 1 akan dapat negatif 1 bahagi dengan, okey, dekat sini bukan dapat apa. Ini akan dapat, okey, yang bawah ni kita tak perlu kembangkan. Yang kembangkan yang bila ada punca-punca sekiri dan kanan tu. Okey, punca 1 tolak x, kat dalamnya apa? Ialah punca x tambah 1. Okey, so sekarang how can we simplify this? Okey, dia akan dapat x tolak 1 bahagi dengan 1 tolak x. Okey, kat sini saya padam kejap lah. Tak nampak. Okey, akan dapat apa kat sini? 1 tolak x. Okey, kita darab dengan punca x tambah 1, tutup kurungan. Okey, kat sini macam mana kita nak matikan atas dan bawah? Maksudnya how can we simplify this? Okey, kamu nampak tak kat sini? Kat bawah ni 1 tolak x. Okey, boleh tak yang atas tu kita jadikan 1 tolak x?
Okey, bila kita jadikan yang atas ni dengan 1 tolak X, jadi kat luar ni sepatutnya kita kena darab apa? Negatif 1, betul tak? Okey, negatif 1 darab dengan 1 tolak X, dia dapat balik tak yang ni? Boleh faham tak ni? Saya cakap seorang-seorang, kamu tidur ni. Okey, kat sini ialah 1 tolak X. Okey, lepas tu kat dalam ni ialah punca X tambah 1. Okey, so kamu nampak tak yang dalam ni, we can simplify now. Okey, so bila atas dan bawah sama, we can terminate it. So it become negative 1 divided by, okey, ini ialah punca X tambah 1. Dia akan dapat, okey, gantikan X sama juga dengan 1. Okey, dia akan dapat negatif 1 bahagi dengan, okey, 1 tambah 1 ialah 2. So this is the final answer. Okey, dapat final answer. Boleh? Okey, this is the contoh yang ada conjugate. Yang atas tadi contoh yang bila kita dapat infinity. Okay, so now from here, okay. So untuk yang ni, below is the graph for each determine the value of, okay, kita kena cari setiap satu soalan tu kita kena cari FA, X menghampiri A daripada negatif, X menghampiri A daripada positif dan X menghampiri A, limit dia berapa. Okay, so sekarang untuk soalan satu, yang ni. Okey, yang ni kita cari sebab dia nak tahu if any quantity does not exist, clearly explain why. Okey, X sama juga negatif 4. Negatif 4 dekat sini kan? Okey, untuk negatif 4 kita kena cari dia punya nilai FA just now. F negatif 4 berapa? Tadi F negatif 4 bila kita tengok graf ni X negatif 4, dia punya dotted plot kat sini kan? Okay, dia sama juga dengan 3. Okay, but for the limit, okay, for the limit yang ni, dia does not exist. Kenapa does not exist? Sebab kat sini, limit X menghampiri negatif 4 daripada sebelah kiri berapa? 4 daripada sebelah kiri nilai dia ialah 3. But limit X menghampiri 4 daripada sebelah kanan, nilai dia, tengok sebelah sini, sebelah 4 dekat sini kan. Okey, tengok graf yang sebelah kanan turun ke bawah. Nilai dia apa? Negatif 2. So dua nilai ni tak sama. So the limit does not exist. Okey, faham Okey, untuk A sama juga dengan negatif 1. Negatif 1, okey, negatif 1 dekat sini. Okey, untuk negatif 1 ni, okey, negatif 1 untuk B Untuk B ni, kita cari, ikut soalan ni, kita kena cari F negatif 1, nilai dia berapa? F negatif 1, nilai dia ialah, negatif 1 dekat sini. Tengok dekat atas, negatif 1 nilai dia ialah 4. Okey, bila limit, betul Ikhwan, limit X menghampiri negatif 1 from negative side. Okey, tengok graf yang dekat atas daripada sebelah kiri. Okey, negatif 1 dekat sini, so daripada sebelah kiri dia menuju ke titik 4. Dan limit X menghampiri negatif 1 daripada sebelah kanan. Okey, sebelah kanan dekat sini. Okey, negatif 1 dekat sini, so kita tengok graf ni. Graf ni menuju ke satu titik 4 pada point negatif 1. So nilai dia 4. So dua nilai ni sama. So limit X menghampiri negatif 1 ialah 4. So semua jawapan dia ialah 4. Boleh? Dan ini continuous. Yang just now tak continuous because of limit does not exist. Kalau soalan dia tanya continuous lah. Ni soalan ni tak tanya pun. Just recap je pasal continuity. Okay, so finish with B. Okay, C. Still can get the value untuk C. Boleh. Kamu boleh carilah macam A dan B tadilah. This is the answer. Untuk D pun sama. Okay, untuk nombor 2 ni. Okay, untuk soalan nombor 2. Macam mana kita nak jawab ni?
dia nak tanya y menghampiri 6 gy given the function this. Ini ialah piecewise function sebab function ni dia terputus. Jadi kita ada piece yang sebelah kanan yang kecil daripada 2 dan piece yang sebelah kiri yang lebih besar sama dengan 2. Okay, so now when we get this kind of question, okay, so sekarang limit y menghampiri 6. Okay, y menghampiri 6. Okay, kita tahu y menghampiri 6. 6 dia terletak dekat sini kan, dia lebih besar sama dengan negatif 2. So sekarang cari gy. So sekarang gy dia ialah ni lah. 1 tolak 3 kali 6. Boleh. Sebab 6 tu terletak pada piece yang kat sebelah-sebelah sini. Graf yang sebelah bawah ni. Boleh. So nilai dia ialah negatif 17. Yang ni faham ke? Piecewise function ni kalau kita lukis graf dia, okay, dekat sini negatif 2 kan? Negatif 2. Dia mesti ada value yang ni. Sebelah ni mungkin macam ni, mungkin lah. Dia agak je. Kamu kena lukis lah. Tapi dekat sini, dekat negatif 2 ni nilai bulat dia macam ni. Okay, kalau macam ni pula yang sebelah sini, contohnya kat sini bila y sama dengan negatif 2, contoh ini saya agak je. Kamu kena letak, kamu kena buat table lah macam mana. Tapi bentuk graf dia mungkin lah, mungkin macam ni. Lepas tu dia garis lurus. Yang ni graf garis lurus ni. Okay, tapi yang atas ni bulatan dia penuh lah sebab dia lebih besar sama dengan negatif 2. So titik negatif 2 tu diplotkan di atas. Boleh? This is what we call the piecewise graph macam ni. Bila kita lukis dia ada dua type, dia ada dua bahagian. Dia kecil pada 2 dengan lebih besar pada 2. Okey, boleh dapat nilai ni? Negatif 17 ni. Okey, kalau okey kita pergi ke bila y sama juga negatif 2. Okey, nampak tak kat sini? Bila y sama juga negatif 2, kita kena consider di kiri dengan kanan sebab dia punya titik tengah dekat situ negatif 2 yang terputus dekat negatif 2. So, untuk cari limit tu kita kena consider 2 daripada arah negatif dan 2 daripada arah positif. Bila 2 daripada arah negatif, maksudnya lebih kecil daripada 2, kita kena follow first equation yang atas. Ni yang first equation 2 daripada arah negatif ni. Negatif 2 daripada arah okey. Okey, faham Okey, so sekarang untuk lebih besar daripada negatif 2, kita kena letak equation yang bawah pula. Yang ni. Okey, nampak tak? Value dia tak sama. Maksudnya satu nilai 9 dan satu nilai 7. So, we can conclude that this type of limit does not exist because dia tak bertemu dekat graf yang di atas tu. Boleh? Any question? This is macam tak clear yang A. A dah clear tak Natasha tadi? Belum. Okey, yang A tu kita nampak tak yang A ni kat sini 6. Y sama juga menghampiri 6. So 6 tu terletak dekat sini. Kan bila kita ada negatif 2, bila dekat graf, okay, negatif 2. So now we want to find the limit for 6. 6 dekat sini. Boleh? Bila kita ada garis nombor. So kita tahu yang kat situ 6 kita tu dalam equation yang ni lah yang di sebelah sini. Sebab yang atas ni is less than 2. Yang sebelah kiri ni less than 2, but 6 dia terletak pada graf yang sebelah kanan iaitu yang lebih besar sama dengan negatif 2. Boleh? Sebab itulah kita masukkan G6, nak cari nilai 6 tu sama juga dengan kita buat direct substitution je sebab kat sini dia tak ada masalah equation ni. 1 tolak 3 kali 6. Boleh Natasha? Okey, so sekarang kita dapat negatif 17. Okey, untuk B semua clear Untuk soalan nombor 3, macam ni kita nak jawab soalan nombor 3 ni. Okey, here is limit x menghampiri infinity. Bila kita ada x menghampiri infinity, look at our denominator kat bawah ni. Yang paling besar ialah x kuasa 6 kan? Okey, bila x menghampiri infinity, yang paling besar x kuasa 6 yang dekat denominator ni, kuasa dia. So, every term yang dalam tu, x kuasa 6 bahagi dengan x kuasa 6 yang ni yang atas. Sebab kita tengok yang bawah ni yang paling tinggi dia punya
kuasa X kuasa 6 tolak, ini tolak X kuasa 4 bahagi dengan X kuasa 6 tambah X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 6. Boleh faham tak apa yang saya buat? Ini semua dalam nota. Bahagi dengan X kuasa 6. Semua ini, okey, kita salin balik tapi semua term bahagi dengan X kuasa 6. 7 X kuasa 6 bahagi dengan X kuasa 6 tambah X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 6. Okey, kat sini tambah 10 bagi dengan X kuasa 6. Okay, sampai dekat sini, look at the rule for limit untuk X menghampiri infinity. Nilai yang ni akan jadi, okay, kejap saya ambil kata lain lah. Okay, nilai yang ini akan jadi kosong. Ini akan jadi kosong ya. Apa-apa nilai yang bahagi dengan X kuasa 6. Okay, yang ini akan jadi 1, betul tak? Yang atas ni 1 per berapa? X kuasa 3, betul? X ni akan jadi X kuasa 3. 1 per X kuasa 3, ni pun akan dapat kosong, betul? Okey, yang ni akan dapat 1, betul tak? Yang atas ni 1 per X kuasa 2. Yang ini juga akan jadi kosong nanti. Dan value yang ada dekat sini cuma 1. Okey, yang atas ialah nilai dia ialah 1. Bahagi, selesaikan pula yang bawah. Ni ialah 10 kali X kuasa 6, nilai ni akan dapat kosong juga. Apa-apa nilai nombor yang bahagi dengan X kat bawah, bila X menghampiri infinity, daripada rule kita tahu yang ni semua akan jadi kosong. Ni tengok rule. Ini bukan saya pandai-pandai je, ni tengok rule. Tengok balik nota. Kalau memang blur, memang blank, nota. Memang tak? Tengok kuliah tu. Okey, yang kat sini akan dapat 1. Okey, simplify. Ini akan dapat X kuasa 3. Apa-apa nombor 1 per X kuasa 3 akan dapat kosong juga. Okey, kat sini X kuasa 6, X kuasa 6. Okey, so we can eliminate X kuasa 6 kat bawah akan dapat 1 per 7. Clear ya? Yang ni akan dapat nilai dia 1 per 7 bila X menghampiri infinity. Okey. So here, yang ni akan dapat nilai macam tadi tu lah. Ni akan dapat nilai ada nombor 4 per 0. Kat sini akan dapat infinity. Bila infinity, you have to find buat table X. Kat sini ada 4. Menghampiri 4 daripada sebelah kiri, menghampiri 4 dari sebelah kanan to know the pattern of Y. Y kat sini, Y value, pattern dia sama ada dia meningkat ataupun menurun, negatif atau positif infinity. Dan yang sebelah sini pun kena consider, tengok pattern dia sama ada meningkat atau menurun. So sekarang kita dapat jawapan dia macam ni. Okay, daripada table. So kiri kanan tak sama, so the limit does not exist. Okay, so clear kat situ? Selesai? Okay, so sekarang untuk nombor 4. Dah nak habis dah ni. Okay, banyak lagi. Okay, untuk nombor 4, macam mana pun nak jawab ni? Untuk continuous or discontinuous, kita tengok balik kita punya rule. Rule tu kat kita punya untuk apa namanya, untuk continuity tu kita ada test kan, continuity test. Kita ada yang pertama, kita kena tahu FC tu nilai dia berapa. FC, lepas tu yang kedua kita kena cari limit X menghampiri C pada FC ni. Okey, lepas tu yang ketiga, nilai yang pertama ni, ini continuity test. Sama juga nilai yang dengan nilai yang kedua. Okey, dan kalau ketiga-tiga nilai ni dapat sama value, so kita boleh assume, kita boleh conclude that this continuous. Nilai ni ialah continuous. Okey, apa yang kat bawah ni buat pun perkara yang sama. Dia buat continuity test 1, 2 dan 3. Okey, pada titik negatif 1, nampak tak kat sini? Negatif 1, masukkan negatif 1 dalam atas ni. Kita dapat 1 per 12.
Okay, kat sini dapat 1/12. Bila kita jawab negatif 1 limit dia, okay, limit dia masukkan dekat dalam equation ni pun 1/12. So, nombor 3, nilai yang pertama sama juga nilai yang kedua. So, ketiga-tiga nilai ni ialah 1/12. So, we can conclude that fx is continuous when x is equal to 1. So, it continuous when x is equal to negative 1. Okay, clear Ini ialah continuity. Okay, so untuk B pula. B bila X sama juga dengan kosong. Okay, bila X sama juga dengan kosong, kat sini, first sama buat continuity test yang pertama nilai 5/9, continuity test yang kedua dapat 5/9 dan yang ketiga nilai dia sama untuk nilai 1 dan 2 iaitu 5/9. So we can conclude that it continuous when x is equal to, ni jawapan dia salah ni, when x is equal to 0. Boleh. This is what we call continuous. Okay, for number 3. Number 3 ni, okay, bila kita masukkan nilai 3, dia dapat infinity dekat situ. Okay, so bila kita letak, kita tak boleh plot kan. Maksudnya infinity kat sini, it is undefined. Kita tak boleh plot kan. So continuity test just now, dia mesti ada nilai. So sekarang kita tahu it's undefined. So kita boleh terus berhenti dekat sini dan we can conclude that fx not continuous when x is equal to 3. Boleh simply conclude. Okay, boleh. Settle continuity. So yang ni graph ni, the graph of fx is given below. Based on this graph, determine where the function is discontinuous. Dekat mana fungsi ni tidak continuous. Okay, so sekarang dekat sini kita tahu, bila kita tengok graph tu, dekat sini dia tak continuous, betul tak? Kita tahu dekat titik x sama juga dengan negatif 8, lagi satu dia tak continuous bila x sama juga dengan negatif 2 dan bila x sama juga dengan 6. Okay, kita tahu ada 3 titik dekat situ. So, kat sini ada 6 markah kan? So, on each titik yang dia tak continuous tu, please explain using the 3 tests of continuity just now. 1, 2, 3. Okay, untuk yang pertama ni, negatif 8. Okay, x sama dengan negatif 8. Bila x sama dengan negatif 8, nilai dia ialah negatif 3. Okay, bila kita cari limit pula nilai dia ialah negatif 6. So 1 dengan 2 ni tak sama. So kita boleh conclude dia tak continuous. Untuk yang B pula, nilai dia ialah bila dia punya B ni, yang nombor 2 ialah negatif 2 kan. Negatif 2 ni kita nampak kat sini, limit dia tak exist. So we have to do some continuity test just now. Okay, so kat situ kita tahu limit dia kiri dan kanan lain. So dekat situ kita boleh conclude that dia tidak continuous when x is equal to negative 2. Okay, dan lagi satu titik just now ialah 6. 6 kat sini. 6 ni pun sama, limit dia kiri kanan tak sama. By using the continuity test just now, bila tu F6 ni dia define 5. But when we want to find the limit from 6 daripada sebelah kiri, 6 daripada sebelah kanan, satu nilai dia 5, satu lagi nilai dia 2. So kiri kanan tak sama. So limit does not exist. So it's not continuous when x is equal to 6. So faham? Boleh? Ingat kita punya midterm exam, make sure that you get the keputusan tu memberasangkan supaya kamu tak susah dekat final nanti. Kalau midterm exam 30% kan, 30 contoh 30 saja je nak bagi ni 30, lepas tu kamu punya quiz sebelum ni ialah 3 contoh 3 lah. Okay, kalau kamu punya assignment memang kalau betul semua memang saya bagi 15. Okay, kalau tak hantar memang dapat kosong lah. Okay, kat situ kalau kat situ just now midterm contohnya 25 lah. 25 campur dengan quiz 3 campur dengan assignment berapa? 15. So kat situ akan dapat berapa? 5, 10, 13, 1, 2, 3, 4. Dan nilai dia kat sini dapat 43, betul tak?
10, 13, 1, 2, 3, 4, 43. So kat sini kalau campur dengan second assignment dia dapat 15 dan berapa ni? Dia dah lulus tau, dah lulus. Kamu tak susah dekat final. Dah lulus campur lagi 15. Okay, nanti campur lagi quiz 2. Okay, lepas tu campur lagi final. Okay, this is how the smart people plan. Dia akan buat, dia tak tunggu masa final baru nak pulun. Final nanti integration, depreciation kita tak tahu lagi masa tu kita demam ke, kita sihat ke, betul tak? Okay, so sekarang for number 6. Okay. For number 6, the growth of colony. Okay, sekarang kita tahu yang ini macam mana nak jawab. Kita dah ada equation dekat situ. Okay, untuk equation tu, kat sini, the initially 500 bacteria present. Maksudnya initial awal, nilai awal dia ialah 500 and T is given in hours. Determine each of the following. Okay, how many bacteria are there after a half of a day? Okay, so sekarang dekat sini macam mana nak cari bakteria tu? Half of a day maksudnya half day tu berapa jam? So Q naught kita dah tahu. Q naught ni ialah nilai awal. Okay, so sekarang Q naught tu nilai awal, dia dah bagi tahu 500. Okay, eksponen. Okay, kita ada 0.195. Half of a day, maksudnya separuh hari, satu hari ada 24 jam, separuh hari ada 12. Okay, so darab 12. Okay, so selesaikan equation ni. 500 eksponen 0.195 kali 12. Ni make sure tekan kalkulator ada kurungan kurungan kat atas ni. Okay, darab 12, tutup kurungan. Okay, so kamu akan dapat value dia yang ni. Nampak macam susah kan? Tapi sebenarnya dia ialah direct question. Okay, how long will it take before there are 1000 bacteria in the colony? Berapa lama? Okay, sekarang value akhir kita dah tahu dah, 1000 bakteria. Okay, so how long? Kita nak tahu T kita tu. Okay, untuk tu, okay, kita punya initial value just now 500, right? Okay, 500. Kat sini ada eksponen. Okay, 0.195 T. Okay, so sekarang awak punya tugas ialah cari nilai T ni. Okay, how can we get the value of T? So sekarang kita pindahkanlah 500 ni sebelah kanan, boleh kan? Sebelah kiri kita dapat berapa? Okay, kalau macam tu kita pindahkan macam ni lah. Eksponen 0.195 T sama juga dengan 1000 bagi 500 akan dapat berapa? Akan dapat 2. 2. Okay, so sekarang cari nilai T. T ni dekat atas. So kalau kita nak selesaikan, kita lonkan kiri dan kanan kan. Kat sini letak lon. Kanan pun letak lon juga. Kat sini pun letak lon. Okay, so sekarang yang value yang tinggal ialah lon eksponen akan terhapuslah eksponen tu. 0.195 T sama juga dengan ln 2. Okay, so sekarang dekat sini selesaikanlah. Okay, so kita selesaikan for T tu. T sama juga dengan ln 2 bahagi dengan 0.195. So untuk yang ini nanti dapatlah how long dia dapat ialah 15 jam 367 hours ni hours saya. Okay, that's all for this kind of question. 2019-2020. Okay, untuk group yang satu lagi, kejap lagi saya cuba discuss untuk 2018-2019. Nanti saya upload dua-dua recorded punya tu. Saya rasa sampai sini dulu lah, kita tak pergi 2018. Dah habis satu set dah. Nanti saya terangkan macam ni juga untuk group satu lagi untuk 2018-2019. Lepas tu besok pagi saya terangkan pula untuk group yang section satu lagi 2017-2018. So kamu boleh tengok recorded lecture tu satu-satu Saya akan go through satu-satu macam ni. Boleh? Boleh, Puan.
Okay, so kita punya ni sejam ni. Sebenarnya saya bukan apa untuk online lecture macam ni. Kalau boleh saya tak nak sampai 2 jam sebab dia consume data, betul tak? Kamu punya ni. Jadinya just now saya ada nampak orang yang left and in again. Saya tahu kadang-kadang memang kalau kita kat rumah kita tak ada direct punya internet, daripada kabel kita akan terputus, betul tak? So that orang yang terputus tadi boleh tengok saya punya recorded tu, saya memang go through one by one. Then another set of question I will go betul Syed, banyak ni. Okay, so another group I will go through another set, so then you can go through another punya recorded lab. Recorded lab semua ni saya akan letak link dia dekat dalam YouLearn Okay, ni saja. Baik Puan. Semoga berjaya. Harap sampailah ya apa yang nak sampaikan. Kalau yang memang mengantuk betul hari ni, memang tak terbangun tadi, tengok recorded balik Jangan tinggalkan. Okey, niat kita nak belajar sebab kita nak ilmu kan? Betul tak? Okey, di samping kita dapat ilmu, samping. Thank you. Tu betul. Okey, so thank you. Sebab apa? Sebab innama a'malu binniyat pun. Betul. Semuanya dengan niat. So kalau kita niat kita nak bantu kawan-kawan kita yang tak berapa nak faham, macam tu, itu pun bagus juga. Kamu salah seorang, maksudnya kamu sampaikan ilmu tak semestinya ilmu agama je kan, betul? Okay, so semoga berjaya, kita sama-sama berjaya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, Selamat pagi. Puan. Thank you. Selamat pagi. Okay Puan, Okay. dah boleh sarapan Puan. Okay, sila. Bismillah. Bismillah. Bye.